Saya kira realiti pada hari ini kita tak boleh nafikan ekoran daripada pandemik COVID-19, juga beberapa bencana yang berlaku lah, banjir dan sebagainya, dia memberi kesan kepada isu ekonomi rakyat, terutamanya B40. Kita tak boleh nafikan sebahagiannya hilang pekerjaan, sebahagiannya mengalami masalah kos hidup dalam rumah, dalam keadaan yang realiti pada hari ini pun kita tengok ekonomi kita belum pulih dengan baik sekali. Kita tambah pula kalau di negara kita ni ringgit yang jatuh itu juga memberikan kesan. Ramai yang hilang pekerjaan. Sebab tu saya melihat bahawa bagaimana ekonomi kita ini perlu dipulihkan adalah satu perkara yang sangat penting. Bukan sahaja melalui rangsangan-rangsangan ekonomi di bawah kerajaan negeri yang bersifat people-centric ataupun bantuan semata-mata, tetapi bagaimana peluang pekerjaan ini harus dicipta supaya akhirnya kendiri itu ataupun usaha daripada rakyat sendiri untuk mendapat mata pencarian melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita sediakan boleh meningkatkan taraf hidup mereka. Negeri sendiri harus ada inisiatif bagaimana melahirkan anak-anak muda, tenaga-tenaga kerja yang bersifat tenaga mahir, termasuklah mungkin pendidikan secara TVET dan sebagainya, itu harus terus diperkasakan. Sekiranya diberikan peluang untuk mentadbir, ini menjadi salah satu daripada fokus utama untuk menarik pelaburan. Di samping itu, saya melihat bahawa pembangunan perindustrian ini pun harus disusun dengan baik daripada sudut kategori-kategori pembangunan industri itu sendiri. Kita tak boleh sebab saya melihat satu kelestarian di dalam pembangunan itu harus berlaku. Kadang-kadang kita lihat kita bangunkan kawasan perindustrian, tapi daripada sudut aktiviti perindustrian itu kita tak nak melibatkan ataupun akhirnya rakyat akan menjadi masalah. Isu alam sekitar, bencana alam, itu harus dilihat supaya yang saya sebutkan tadi, kelestarian itu akan berlaku. Kita tak nafikan dalam negara kita ini ada kepelbagaian kaum. Cuma mungkin di dalam negeri-negeri tertentu majoritinya berbeza-beza. Dan itu satu approach yang mungkin ada perbezaannya. Pun begitu, saya kira sebagai sebuah kerajaan ataupun pemimpin harus melihat bahawa kepelbagaian ini ataupun citra rakyat negara kita ini harus diraihkan. Dan kita mempunyai perlembagaan yang cantik sebenarnya dalam penyusunan kepelbagaian masyarakat kaum dan juga agama ni. Itu menjadi asas bagaimana kita nak bangunkan dalam sudut pembangunan masyarakat. Daripada sudut pembangunan ekonomi dan sebagainya, negeri-negeri berbeza-beza. Selangor mungkin dia lebih pada industri, kalau mungkin di Terengganu, Kelantan lebih kepada mungkin pertanian dan sebagainya. Kedah mungkin daripada sudut petani sawah dan sebagainya. Sudah tentu daripada sudut approach-nya, daripada pentadbirannya dia berbeza-beza. Hatta daripada sudut agihan keuangan untuk pembangunan itu juga mempunyai kluster-kluster yang berbeza. Semudah yang saya nak sebutkan bahawa dalam Perikatan Nasional ini PAS, Bersatu dan Gerakan. Gerakan pernah berada dalam kerajaan di peringkat pusat dan mereka tahu sistem pentadbiran di peringkat pusat. PAS pernah berada di dalam kerajaan juga, dan Bersatu sebahagiannya juga pernah berada di kerajaan. Contoh macam Datuk Seri Azmin, Datuk ahli Dewan Negeri Selat Kelang pernah berada menjadi Exco juga. Dan saya dan beberapa sahabat di dalam PAS juga pernah berada dalam kerajaan semenjak daripada 2008. Dan kita menguruskan negeri Selangor sehingga tak ada isu walaupun bagi kaum, dan kita punya pengalaman itu. Saya berpengalaman dengan kerajaan yang bersama-sama DAP dan juga PKR, kemudian kerajaan Pakatan Rakyat. Pengalaman itu kita telah lalui, dan kita uruskan tanpa melihat bahawa ultra melihat atau kalau Melayu kan,
Dan itu realitinya. Jadi kita tak boleh nafikan kalau pelbagai kaum itu. Isu MB Kedah berkaitan dengan Surat Selangor dengan istana tu isu yang telah berlaku, dan ini sekarang ini di bawah dalam kes mahkamah lah. Secara umumnya saya katakan bahawa kes mahkamah biarlah berjalan begitu. Tetapi saya melihat isu ini boleh sebenarnya di dalam suasana kita belia raya itu adalah bersifat politik. Dan yang memainkan ini lebih kepada parti-parti politik yang mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan mengambil kesempatan dalam isu ni. Cuma saya tengok hari ini sebenarnya rakyat negara kita ni dia boleh saya katakan agak matang berpolitik. Kesilapan dalam tutur kata tu kadang-kadang bila kita terlalu emosi dia boleh keluar pelbagai lah. Itu soal yang berlaku, tetapi saya melihat terutamanya generasi muda, saya ingat dia tidak terlalu terkesan, dan secara direct saya ingat dalam pilihan raya pun dia tidak memberikan kesan yang besar. Mungkin ada sebab benda ni sentiasa diisukan sebagai isu yang melibatkan 3R, raja, rais dan kaum kan, agama. Ini yang sentiasa dimainkan. Jadi macam mana pun mungkin ada kesannya, tetapi ramai yang telah matang sehingga dia tidak memberikan kesan yang terlalu besar lah. Kata di dalam PAS, kalau orang pun memainkan PAS isu yang ultra virus, ultra Malay kan, isu raja, tapi kita mentahankan bahawa yang kita nak pertahankan pada hari ini adalah perlembagaan kita yang sangat cantik dalam penyusunan kaum. Hormat kepada raja itu dalam rukun negara kita sudah ada. Itu asas yang paling baik yang telah diasaskan oleh pimpinan dulu, dan kita berpegang kepada itu.